阿公赚钱，可是其实你也要注意，就是说，你如果换那么多老板，真的好吗？Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya lagi bertiga ya, lagi kerja ini, lagi habis interview. Alhamdulillah interview hari ini cengkong ya, sukses. Mbak BMI yang saya bawa interview kapan itu gagal, hari ini sukses. Dan jobnya jaga akong, mudah sekali, boleh libur. Majikan juga vegetarian, jadi aman, nggak kena daging babi ya. Ini saya lagi biasa dengan Mr. Tommy. Halo. Hai, pagi. Pagi. 大家好。Pagi. 那一天我教你什么啊？ Assalamualaikum. Assalamualaikum. 再一次。Assalamualaikum. 耶！现在很棒会了，会了。下次可能又忘记了，忘记就再重念一次，再重念一次就好了。好哦 OK， 今天我们等你那个义工去面试哈。对。OK 吗？阿喜在后面。阿喜 OK 吗 ？OK 吗 ？OK。刚刚工作是什么？照顾阿公。照顾阿公呀，teman-teman。他的工作很简单，那个顾阿公、陪伴阿公、带阿公散步，还有煮饭、洗衣服，对，是这样而已啊。对，好简单。就是阿公都不用抱，不用抱，阿公还可以走啦，还有自己洗澡哎，很特别。还是要注意一下，要注意一下。Jadi nggak perlu mandiin阿公。因为阿公90岁了，90岁哈，还是要注意一下。OK。对，安全问题。对. Jadi kalau menjaga pasien, walaupun nggak harus bantuin mandi atau mungkin nggak ganti pampers apa, jadi tetap diutamakan untuk menjaga keselamatan ya. Jadi kalau malam misalnya akong kencing atau BAB atau mungkin bangun, itu harus ditemani ya. 那个 Tommy 还有一点事要问你哦。好，给你问。最近很多义工都想要工作不合，工作一点点事情就一直要换雇主，这个怎么处理啊？换我也想换啊！你要换雇主？没有，就是。可是没办法，你换到哪里其实都有问题，都有问题哦。就是好比说我希望，假设啊，我希望照顾我要照顾阿嬷，然后呢，我希望雇主都是可以帮我付钱，然后都可以就是也要给我加薪，那也要给我什么就是放假，然后不要管我用手机，都很好，很好。可是先想一下，为什么雇主要对你这么好？对，为什么？不知道。对啊，不是啊，你跟我讲你要换好的老板，对不对？那代表什么？你应该是要轻松啊，你应该是很有能力嘛，对不对？你应该是很棒的外劳嘛，所以才会值得雇主对你这么好。这样子。可如果说你觉得你没有到这么厉害，其实我不知道你到底凭什么去要求很好的工作，会做什么工作？对，你只会要求啊，结果你反而就是认为说，我要换好的老板什么什么，没有。可是你会做的事情是大家都会的，我不懂为什么要给你好的薪水或者是好的老板，这我不懂，就很奇怪啊。对啊，台湾人也一样啊。每天都有一个那个每天都有人打电话给我啊，有时候阿公不好啊，是照顾阿公，然后阿公说，你拿我的钱呐，你怎么这样子？都每次都有问题，然后就是这个问题，应该是我们要跟义工就是沟通嘛。阿公有时候嘴巴太闲了，会讲说你是偷我的钱，其实他没有偷钱啊。我相信。对，然后阿嬷对他那么好，他也是一样要换雇主。所以有时候搞不懂为什么一点点事情都要换雇主。我是觉得如果真的是小事情好比说外劳像刚刚讲的，对，阿公说我偷钱，雇主有说吗？雇主都没有讲啊，都没有说啊。阿嬷有没有说啊？想那么多干嘛？对啊，不要听在心上啊。如果真的你觉得说被怀疑不开心，那以后雇主家里有钱，你看到你就叫阿公去拿，你不要自己拿。所以有时候你自己拿就被误会了。对。
他就是阿公有时候自己买东西忘记了啦，对，阿公没有办法记录，因为阿公失智啊，对啊，他们都不相信，然后就是一直说要换雇主。不是那你要换，你能保证下一个老板没有这个问题吗？中介都不敢保证了，你那么想换，对，你想要试几个雇主你才高兴。Oke, jadi gini ya teman-teman, saya tuh curhat sama dia. Akhir-akhir ini sebenarnya udah lama sih, banyak sekali yang bilang tuh mau ganti majikan lah, ganti apa. Sebenarnya sama loh, si Mr. Tommy juga menyarankan sama. Dia itu kalau ganti majikan itu juga menjumpai hal yang sama gitu loh ya. Mungkin kalau enggak majikannya pelit, kadang majikannya jahat, kadang pasiennya bawel, jadi macam-macam. Nah menurut dia itu kalau misalnya pindah majikan tuh kan sama. Jadi kalau kita maunya kerja ringan, mau kerja enak, itu kita introspeksi, kita itu kelebihannya apa, kita bisa apa, kemampuan kita itu gimana. Jadi kita mikirnya gitu aja, simpel, nggak usah ribet kayak gitu loh ya. Kalaupun ada masalah pasti diselesaikan kayak gitu, jangan 所以有什么事情是我们沟通，然后不要用想法是讲换雇主，是不是？应该是这样说啦，就是当然来工作很辛苦，来工作，可是其实你也要注意，就是说，你如果换那么多老板，真的好吗？就是假设你今天是因为我雇这个老人家，结果他生病走了，那可能你新老板知道这个原因还不会说什么。可如果说没有这个外劳，就是因为他就是想换老板，他觉得前面雇主怎么样。如果今天你是老板，你应该不会喜欢一个意见这么多的员工吧？对啊，不要一直换。如果我是老板啊，那你一直换，因为也要中心教，然后还要中心那个，对，对于外劳来讲，他又要重新适应，对，万一做不好，相处都不简单，那这样就很累啊。Jadi begini ya teman-teman, kalau misalnya ada masalah itu solusinya bukan pindah majikan, itu memang benar. Jadi kalau pindah majikan belum tentu majikan itu mau menerima orang pindahan yang udah beberapa kali pindah. Karena sebelum kita datang ke rumah belum kerja ya, pindah, kita awal datang itu pasti interview, ditanya udah pindah majikan berapa kali, udah di Taiwan berapa kali, apa aja itu kan ditanya detail. Kalau kamu pengalamannya udah di sini setahun, di sini 6 bulan, di sini, majikan kadang juga curiga. Jadi belum tentu bisa menerima masalah itu ya. Jadi untuk solusi itu bukan pindah majikan. Karena kalau pindah majikan bolak-balik itu majikan tidak suka juga. Tergantung majikan juga. OK， 还有什么吗？其实没有太多，我就觉得说真的不要想太多了，不要想太多。可是真的碰到不好的雇主，就是太过分了，像那种不给他吃，不给吃饭，还有对用动手，动手动脚啊，动不动就扣你钱的啊，那个就不好。就是这种雇主，你赶快跟中介讲吧。Jadi intinya menurut dia itu kalau misalnya kita mau pindah majikan itu udah nemuin majikan yang super tidak bisa dimusyawarahkan, tidak bisa diselesaikan. Misalnya majikan yang kadang nampar atau mukul, itu nggak boleh. Itu majikan nggak baik. Kedua, nggak dikasih makan. Yang ketiga, mungkin majikan yang ini loh ya, asal motong gaji, itu nggak baik. Itu harus dikomunikasikan dengan agensi kayak gitu. 没有，还有一个重点就是说，还有什么？如果真的中介就是都一直勉强你去做事，勉强哦，甚至是跟你讲，就是说一直要，就是都不管你，没有在照顾我们，对，就是当然中介不可能一直3不5时在雇主家出现啊，关心你，不可能的啦，真的，我们才靠我赚这个钱，我要每个外劳都这样跑，你也不知道排到第几名了，对啊，所以哈，如果真的中介不 OK，对你很坏，又扣你钱，又干嘛的，换中介。我没有在洗工人或是要你一定要换，不是说不好就换，你要衡量对跟错，不是对你好不好哦，是对跟错。所以如果遇到不好的中介要怎么办？就打1955，打1955，然后再不行就是换中介啊，就这样啊。
可是如果说你真的是本身问题是在你自己身上的时候，拜托你不要换中介，因为我很怕接到你，我不要。Jadi begini, kalau yang dipermasalahkan tuh dari kita pribadi, yang nggak perlu kita itu ganti agensi atau ganti majikan ya, kita pasti bisa ada solusinya. Tapi kalau yang nggak baik itu agen kalian atau mungkin majikan, bolehlah kita lapor 1955 itu nggak masalah. Karena kalau lapor itu sebenarnya juga，有时候打电话195，这是195也是让我们责任啊。对啊，也被人叫我们处理，所以195我也不知道在干嘛。对，kita lapor 1955 itu sebenarnya juga dikembalikan ke agensi lagi untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus bertanggung jawab sampai selesai seperti itu. 我要是会讲印尼话，我应该会聊不完。Kalau dia katanya kalau misalnya bisa bahasa Indonesia, kita ngobrolnya tuh nggak selesai loh ya teman-teman. Jadi suka banget ini Mr. Tommy ngobrol, ngasih tahu, ngasih saran, ngasih motivasi, itu seneng. Jadi kalau saya ketemu sama dia itu pasti dikasih kesempatan, kamu mau ngevlog nggak, kayak gitu. Jadi saya juga seneng banget. Teman saya ini baik, 我也喜欢，就是遇到你，你都很好，给我机会啊！哎呀，kamu baik, very good。没有啦，大家互相。Jadi semuanya tuh sama ya， saling membutuhkan。有什么问题就留在那个 Michelle YouTube 的那个底下留言，我们下次再看有什么问题，再帮你解答。Oke, 谢谢哦。Oke, teman-teman. Teman-teman, ini saya udah mau nyampe kantor, jadi cepat sekali tadi interviewnya cuman sekitar Taipei di Songsan ya. Ini udah mau nyampe kantor lagi, saya berpisah lagi sama dia tugas lain, saya tugas lain. Oke teman-teman, nanti saya sambung ya. Oke, terima kasih Mr. Tommy. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, nanti saya sambung ya. Oke, bye. Ya, saya lanjut ya teman-teman. Tadi ada di mobil, ini sekarang saya udah turun. Sekarang saya lagi mau bantu Mbak PMI kirim uang ke keluarganya karena dia nggak bisa keluar. Terus tadi kemarin majikannya ada transfer ke saya untuk dibantu transfer ke Indonesia. Nah, tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Mr. Tommy itu nadanya tuh cepet sekali. Mungkin teman-teman ada yang belum mengerti, belum paham bahasa Mandarin, harap bersabar ya. Maksudnya saya ambil inti-intinya saja. Jadi kalau misalnya kita di Taiwan ini kan, saya itu setiap hari terima komplainan, terima pengaduan, itu hampir setiap hari itu pekerjaan saya. Nah, seperti hari ini tuh ada yang komplain ya. 2 hari yang lalu ada ngomong katanya nggak betah dituduh akongnya mencuri uang. Padahal ama sama majikan tuh nggak menelpon ke agensi, nggak laporan gitu loh. Jadi kalau misalnya ama akong itu kadang reseh kayak gitu, nggak usah terlalu dimasukkan ke hati. Karena majikan cu juga percaya sama kalian itu baik ya, percaya sama mbak ini baik, makanya nggak asal lapor. Nah tapi mbaknya ini karena saking khawatirnya, saking sakit hatinya, dia mengadu ke saya. Tapi alhamdulillah tadi udah saya selesaiin ya. Jadi mbaknya juga masih bisa bertahan, masih bisa sabar. Jadi alhamdulillah. Nah itu sebagai contoh saja ya teman-teman, kalau misalnya pasien kalian itu kadang asal menuduh lah, nuduh nyuri uang lah, nuduh ambil makanan, ngabisin makanan, itu nggak usah dipedulikan. Memang mulutnya orang tua, pasien-pasien tuh ya kayak gitu. Kalau kita semuanya dimasukkan ke hati, kita nggak bakal betah. Nah, terus tadi yang kedua masalahnya, kenapa mbak-mbak itu kadang juga banyak sering yang mengadu, minta pindah majikan, apa itu gimana solusinya? Ya kita kalau misalnya mikir nggak enaknya, setiap pekerjaan itu nggak enak ya, nggak semua pekerjaan itu enak. Jadi kita juga harus bisa introspeksi, mikir kemampuan kita itu gimana. Kalau kita nggak bisa bahasa, kadang nggak bisa kerja, kan belum tentu kita di Taiwan semua ini itu kita lancar berbahasa dan mampu mengerjakan pekerjaan semuanya, belum tentu. Ada juga yang hanya kemampuannya sederhana, pas-pasan kayak gitu, tapi
masalahnya makanya jangan dikit-dikit tuh minta pindah. Kita selesaikan bareng-bareng, kita kasih masukan, kita kasih solusi, insya Allah akan baik. Kalau majikan yang nggak baik atau itu kan kita bisa datang ya, tapi kalau setiap hari kita harus datang ke rumah majikan, pelayanan tuh nggak mungkin karena waktu kita itu terbatas. Kita punya banyak anak ya, banyak PMI juga di satu perusahaan ini. Terus ada lagi, kalau misalnya mereka yang lapor 1955 gimana? Nah itu sebenarnya kalau lapor tuh nggak masalah, asalkan memang agensi kalian atau majikan kalian tuh benar-benar keterlaluan, itu boleh, nggak masalah. Hanya saja biar kalian tahu, kalau sudah lapor 1955 itu memang ada tanggapan ya, tapi ditanggapinya mungkin seminggu atau 2 minggu. Itu kemudian 1955 itu menelpon kita agensi untuk bertanggung jawab. Jadi tetap dikembalikan kepada kita kayak gitu. Nanti kalau udah lapor setidaknya udah tahu lah, itu nggak masalah. Menurut si Tommy tadi nggak masalah. Terus kalau pindah agent gimana? Pindah agent itu kalau majikan tidak menyetujui, agensi tidak melepas, itu juga susah. Jadi prosesnya itu nggak semudah membalik telapak tangan kayak gini ya. Oke, itu saja info-info dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu setia nonton di channel saya. Saya ucapin terima kasih banyak. Sehat selalu, panjang umur, tetap semangat, jaga mood. Semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.